Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi keruan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini, tuan-puan, bagi kita memulakan pengajian kitab baru kita. Setelah Paku Iman kita dah khatam, insya-Allah kita pilih kitab fiqh, dan fiqh ini, tuan-puan, dia banyak part ataupun banyak bahagian dia, komponen dia. Nak lengkapkan syariat, fiqh ni kita panggil sistem syariat. Kalau akidah ataupun suluddin, kitab Paku Iman kita panggil sistem kepercayaan kita terhadap ketuhanan, kita panggil belief system kita terhadap ketuhanan. Jadi nak bina sistem kepercayaan ini, dia ada cara dia, ada modul dia. Yang kedua kita panggil syariat, ataupun merujuk kepada tata cara ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, peraturan hidup. Jadi peraturan hidup ini, tuan-puan, dia banyak. Lepas tu kita kena lengkapkan kesemuanya, bukan satu sahaja. Peraturan yang pertama, dia bermula dengan tata cara bersuci di dalam kitab fiqh. Yang kedua, ibadat. Tata cara pelaksanaan setiap ibadat. Sama ada solat, puasa, zakat, haji, empat. Ibadat ni merujuk kepada empat bahagian. Dan komponen ketiga, tuan-puan, dia panggil muamalat. Yang kita nak lengkapkan malam ni, nak lengkapkan agama kita. Muamalat ataupun kita panggil sistem pengurusan harta benda dalam Islam, ataupun bahasa umum dipanggil ekonomi. Panggil sistem ekonomi Islam, bermula daripada jual beli sampailah kepada akad hutan, piutan, pajak gadai, pinjam meminjam, sewa. Last sekali dia ada panggil apa, tapi di kitab itu tak ada. Dia ada sistem hamba. Kitab kita dia tak ada, dia ringkas, kita ringkas. Itu yang komponen ketiga dalam agama kita. Yang keempat, munakahat. Keempat, munakahat. Jadi empat ini asas yang kita mesti rangkumkan untuk menyempurnakan agama kita, kena cover ke empat-empat. Tak boleh kita fokus solat saja, puasa, zakat, haji. Muamalat kita skip, dan juga munakahat kita skip. Itu empat yang asas tanpa kita bincang. Yang terakhir, jenayat. Dia yang terakhir, jenayat. Tapi jenayat tu, tuan-puan, kalau kita tak sempat cover pun okey. Sebab dia tidak menjadi tuntutan fardu ain ke atas kita. Kalau mati tak sempat belajar jenayat, kita terlepas tanggungjawab kita. Di akhirat kelak Allah akan tanya satu persatu hak kita dengan Allah ataupun tanggungjawab kita dengan Allah yang mesti kita bereskan, iaitu empat asas ini. Mudah tuan-puan nak faham syariat kita, agama kita ni dia macam body, macam badan kita. Badan kita, tangan sebahagian daripada badan, kaki sebahagian daripada badan, perut sebahagian daripada badan, kepala sebahagian daripada badan. Jadi kita nak lengkapkan badan kita, mesti semua kita jaga. Anggota-anggota semua kita jaga dengan baik, barulah dinamakan manusia yang sempurna. Begitu juga agama yang sempurna mesti lengkap kesemuanya. Baik, saya tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita akan mula kitab kita ini, iaitu kita pilih idaman penuntut. Dia ada beberapa modul di dalam fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Jawi, dalam versi Jawi dan juga Rumi. Cumanya yang paling simple bahasa dia, kita pilih idaman penutup ini. Kenapa? Kerana dia kitab yang baru. Kitab yang ditulis pada era 80-an. Dia ada beberapa kitab Jawi yang lain, antaranya yang popular ialah Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kitab zaman 40-an. Jadi itu bahasa dia agak tinggi, bahasa dia agak lama, agak klasik, jadi perlu kepada pendetailan. Tapi kita pilih kitab ni kerana bahasa dia agak panggil praktikal dengan kita, kerana dia ditulis pada zaman 80-an. Tuan-puan dah ada, mungkin dah ada kitab, ada yang tak ada lagi, tunggu next
lah kan, stop habis. Stop habis. Jadi tunggu stop ada. Tak apa, malam ni kita tak akan baca panggil banyak lagi. Kita just malam ni introduction kepada muamalah supaya kita faham view ataupun konsep jual beli di dalam syariat kita. Sebab kalau kita tak mulakan konsep ataupun kita lebih kepada kesedaran, maka menyebabkan kita rasa benda ini simple. Kita akan rasa tak berapa penting sangat. Yang pentingnya adalah ibadat. Sebab tu kita kena tahu dulu konsep umum muamalah itu. Baik. Dia kitab ini tuan-puan, walaupun nampak dia agak simple, tetapi dia punya rujukan dia okey. Rujukan dia kitab-kitab yang hebat, kitab yang besar dalam iman mazhab kita, Al-Imam Syafi'i. Kitab ini antara rujukan dia yang pertamanya ialah rujukan kitab Jawi Matla'ul Badrain. Sebab itulah dia punya gaya bahasa dan juga susunan ayat memang agak sebiji macam kitab Jawi yang popular itu. Matla'ul Badrain itu kitab Jawi yang popular. Bukan saja di Nusantara tuan-puan, kitab Jawi itu yang ditulis oleh Syekh Daud tu. Syekh Daud ni sebenarnya bukan Syekh Daud yang tulis. Tapi oleh kerana popularnya Syekh Daud, dipanggil Syekh Daud. Sebenarnya cucu dia yang menulis tu. Tok dia Syekh Daud tu. Tu hebat cucu dia. Cucu dia yang menulis, anak kepada Ismail tu, Muhammad Ismail tu. Ismail tu bin Daud Al-Fatani. Matla' ini popular di Nusantara, dan bukan saja di Nusantara tuan, bahkan di seluruh negara. Kerana dia pernah dicetak di Mekah. Kitab Jawi yang pernah dicetak di Mekah, salah satunya selain daripada Sabilul Muhtadin, selain daripada Furu'ul Masail, ialah kitab Matla'. Ini antara kehebatan ulama dan tokoh Melayu kita suatu ketika dulu. Kitab Jawi ini dibaca di Masjid Nabawi di Mekah. Dia ada liqa seperti yang kita buat ini. Di sana juga ada liqa. Ada liqa dan dibaca oleh tokoh kita lah, bukan orang Arab baca. Orang Arab dia tak boleh baca Jawi. Dibaca oleh ulama Jawi kita, kitab Jawi di Mekah. Kitab rujukan yang kedua ialah dia menggunakan kitab Arab yang popular, iaitu nama dia ialah kitab I'anatut Talibin. Ini antara kitab yang popular, kitab Arab modul mazhab Syafi'i yang popular di seluruh dunia. Kerana dia kitab Arab yang dipakai hampir di seluruh institusi pengajian. Yang kitab yang ketiga rujukan dia tuan-puan, kitab yang popular juga, nama dia ialah Al-Baijuri Ibn Qasin Al-Imam Baijur. Imam Baijur ini berada di Baijur. Baijur tu nama kampung dia di Mesir. Ulama popular yang berada di Mesir. Dan juga begitu juga I'anatut Talibin ini, Syekh Bakri Shatta, dia merupakan ulama yang terkenal di negeri Mesir. Bakri Shatta. Dia syarah bagi kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu penulis dia orang India. Antara ulama terkenal India. Terkenal bukan saja di benua India, tapi di seluruh dunia kitab dia, Fathul Mu'in. Orang India yang tulis, Zainuddin Al-Malabari. Malabari, daripada Malabari. India Malabari. Popular. Kenapa dia popular? Sehingga disyarah oleh orang Arab. Orang Arab ni dia jarang nak syarah kitab ajam. Maksud kitab ajam ni penulis dia bukan Arab. Dia penin. Macam kita lah. Kita tulis Melayu. Orang yang nak syarah kitab Melayu kita ini adalah orang foreigner. Memang payah tu puan. Melayu kena syarah Melayu. Sebab dia ada seni yang tidak mampu dipahami oleh orang luar. Ada bahasa ni tuan-puan, setiap bahasa dia ada seni yang tersendiri, yang terkadang walaupun orang tu belajar bahasa dia sukar untuk memahami. Kenapa? Kerana mesti orang bahasa itu juga. Kerana dia mesti orang panggil berada di lapangan. Banyak bahasa-bahasa Melayu ni kadang-kadang kita tak boleh nak cerita dengan makna, tapi kita faham. Begitu juga kalau orang India, kitab India kena syarah India juga. Tetapi spesialnya kitab I'anatut Talibin tu, syarah satu rujukan kitab kita ini disyarah oleh orang Arab yang bernama Bakri Shatta. Kenapa jawab Bakri Shatta? Kenapa dia cuba mendetailkan? Dia panggil syarah ni mendetailkan. Matan tu poin penting. Kerana dia kata dia melihat Fathul Mu'in ini mutiara yang ada di dalam kitab itu sangat luar biasa, sangat bagus, sangat bermanfaat. Sehingga dia memilih untuk syarah.
Jadi India yang tulis poin disyarah oleh orang Arab yang nama dia Bakri Shatta. Sebab itulah kalau kita baca kitab Fathul Mu'in tuan-puan, dia agak lintapukan sedikit. Dia tak ikut struktur. Kadang-kadang dia mencelah yang tidak ada kaitan. Itu standard lah. Bakri Shatta kata ini standard lah orang India. Memang dia itu gaya bahasa dia. Dia cakap-cakap tiba-tiba dia cross dengan luar topik. Itu standard. Bakri Shatta pun pening juga mula-mula kan. Dia baca-baca, kita duk bincang tajuk air, tiba-tiba dia bawa datang tajuk zakat. Kan luar tu tajuk perbahasan. Itu memang gaya bahasa Syekh Zainuddin Al-Malabari. Kerana dia orang India. Tapi yang hebatnya tuan-puan, kenapa hebat Syekh Zainuddin? Malah ni kita kenal ulama tuan-puan. Kita berkenalan dengan ulama tokoh hebat. Ulama ni hebat dia tuan-puan. Dia ni kalau dia wali Allah, kehebatan dia ni, ulama ini, kita menyebut nama dia itu pun dah berkat. Ini ulama apatah Nabi. Sebab tu Nabi ni, sesiapa yang selawat banyak kata Nabi, berkat rahmat turun kepada dia. Nabi, kehebatan luar biasa diri Nabi. Sebut nama dia, perbanyakkan nama dia. Dan ulama pun orang yang hampir dengan Nabi. Kalau taraf dia wali tuan-puan, dia akan menyuburkan hati kita. Dia akan menyuburkan hati kita mendengar kisah-kisah para wali. Sebab itulah kita hampir dengan ulama, hampir dengan nama, hampir dengan para wali Allah, kita tidak akan rugi, bahkan akan bertambah berkat hidup kita. Syekh Zainuddin ni hebat dia tuan-puan. Kenapa dia hebat? Kerana dia anak murid kepada, ini yang hebat orang Arab ambil ni, kerana dia murid kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni masya-Allah tuan-puan, terkenal dalam dunia Islam, mazhab kita terutamanya kerana dia mazhab Al-Imam Syafi'i. Ibnu Hajar ada dua. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tokoh hadis. Yang kedua nama dia Ibnu Hajar Al-Haytami, itu tokoh dalam bidang fiqh. Jadi Al-Haytami inilah murid dianya yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malabari, orang India. Dia belajar dengan guru dia. Sebab tu dalam kitab itu dia akan sebut ini guru, kata guru saya. Itu orang ini terpengaruh. Dia pun cakap, guru saya kata begini, guru kita tak laku. Kita kena tukar kata kitab ni sekian-sekian. Itu sebenarnya kita kena kod kitab. Jangan kod guru saya. Ibnu Hajar memang ada kitab dia, Syekh Zainuddin Al-Malabari tuan-puan, baca kitab dia Fathul Mu'in, dia akan cakap kata guruku. Dia tak sebut guru dia siapa. Di guru dia banyak. Apabila kata guru dia umum, itu merujuk kepada guru dia yang bernama Ibnu Hajar. Kalau dia nak sebut guru dia lain, dia akan bagi nama. Dia ada banyak guru dia akan sebut nama guru dia. Dia ada guru yang dia ambil direct, yang dia banyak dengan mengaji, ialah Ibnu Hajar. Sehingga apabila dia bercakap kata guru saya, walaupun dia orang banyak guru, menyebut refer kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang tokoh hadis yang besar. Baik, saya tuan-puan, kita dah berkenalan dengan kitab kita ini. Rujukan dia sangat hebat, walaupun bahasa dia simple sahaja, dan dia ditulis pada era kita. Bukan bermakna dia ini value dia biasa-biasa, tidak. Dia luar biasa. Baik, saya tuan-puan, kita terus kepada, saya nak sebut pendahuluan ada 3 benda tuan-puan malam ni. 3 benda saya nak sebut. Yang pertamanya saya nak sebut prinsip asas, ini penting. Yang kedua saya nak sebut tentang apa yang kedua? Dia lupa dah. Ingat tak apa namanya Zali? Kalau Zali ingat, power dia boleh baca dalam minda saya. Yang pertamanya saya nak sebut prinsip umum, atau panggil prinsip umum dalam muamalat. Yang kedua yang saya nak sebut ingat dah, tujuan kita belajar jual beli. Kenapa? Tujuan ni penting tuan-puan, supaya kita nak bina kesedaran kita kenapa penting belajar ilmu jual beli. Dan ketiga tuan-puan, penutup saya nak sebut implikasi kepada akad jual beli, sah dan tidak sah. Ini penting. Kenapa kita perlu belajar? Kerana implikasi setiap transaksi jual beli setiap hari, dia ada kesan dia. Bukan mana bayar dah bayar dah, ambil tukar barang. Okeylah dia kata. Simple saja syariat dia. Dia kata dah bayar, kita bagi duit, dia bagi barang. Itulah jual beli. Sangat simple dalam jual beli dia. Kesan dia kata tak perlu bincang. Kesan apa lagi, dah ada barang dah. Barang dah ada, dah boleh makan.
Apa perlu nak bincang apa lagi? Kita akan bincang implikasi dia. Baik. Sebelum saya sebut 3 benda tuan-puan, kita akan mula sedikit saja malam ni. Makna jual beli kita akan letak di minggu depan tuan-puan, minggu akan datang. Baik, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Muka surat 1, muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum tu tuan-puan, sebagai tradisi kita mulakan kitab sama saja, semua kitab-kitab kita akan mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada penulis kita ini dan kita hadiahkan kepada semua guru-guru kita, para ulama, guru-guru kita, para wali-wali. Dan last sekali jangan lupa tuan-puan, kita hadiahkan Fatihah kepada ibu bapa kita dan sekalian muslimin muslimat hidup. Ingat itu tuan-puan, selepas ni tuan-puan baca kitab, itulah dia punya trend dia. Jangan lupa watak-watak penting. Pengarang kitab bagi hadiah kat dia, nak ambil berkah. Yang kedua, guru-guru kita. Kita hadiahkan Fatihah kepada semua guru-guru kita dan para ulama. Dan yang ketiga, tak lupa ibu bapa kita. Tanpa mereka tidak ada kita. Jangan lupa setiap Fatihah dan setiap ibadat kita niat hadiah kepada ibu bapa kita dan juga sekalian muslimin dan muslimat sama ada hidup ataupun mati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tak akan baca tuan-puan, kita dah baca dalam paku imam. Yang kedua, pendahuluan yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendahuluan yang kedua. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan yang mana? Tuhan yang mengurus ataupun mengelola semua alam. Baik, settle. Yang ketiga, pendahuluan ketiga, dia ada 4 introduction. Semua kitab sama saja, ataupun 3 pendahuluan. Pendahuluan yang ketiga, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendahuluan ketiga, dan juga dia mulakan kitab kita ini dengan selawat dan salam. Kita nak ucap selawat dan ucap salam ni ke atas siapa? Ala sayyidina, ke atas penghulu kami, yakni ketua kita, ketua seluruh umat Islam. Nama apa ketua kita? Muhammad asyrafil mursalin, yang bernama Muhammad. Kita nak sebut mention macam tu okey, tapi jangan direct tanpa gelaran dia. Jangan kita direct tanpa gelaran dia, itu haram tuan-puan. Selalu kita sebut. Jangan kita kata Muhammad bin Abdullah tanpa memulakan gelaran dia, itu haram, adab dengan Nabi. Kerana Nabi ini manusia yang sangat luar biasa. Jangan nak banding dengan ibu bapa kita, guru-guru kita. Dia nak dibanding dengan makhluk yang mulia, Jibril. Jibril itu tuan-puan antara makhluk yang mulia. Dia orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Dan dia ni special. Kalau tidak ada Nabi tuan-puan, kejadian yang mulia ialah Jibril. Tetapi dibandingkan dengan Nabi, Nabi berada ranking yang tertinggi kejadian. Sebab tu alam dia berbeza. Kita selalu sebut alam Jibril dengan alam Nabi kita, dia berbeza, lebih tinggi alam Nabi kita. Kerana Nabi kita dia berada di alam mustawa, ataupun dia panggil alam azamat, azamut, hadrawat. Itu semua alam-alam Nabi kita. Sama saja tuan-tuan, jangan pening, sama saja. Dia panggil alam yang tertinggi, alam yang paling special, alam yang paling mulia. Itu saja, mudah kita nak sebut nama dia. Tak reti sebut dalam bahasa Arab, tak apa. Yang paling penting kita faham menggunakan bahasa kita. Alam Nabi kita, alam tersendiri. Dia saja, tidak kongsi dengan orang lain. Itu dia panggil luar biasa. Maka manusia yang luar biasa dan paling mulia, paling special ini, memang kita kena muliakan dia lebih daripada orang lain. Kalau lain pun kita panggil guru kita, kita panggil cikgu, kita panggil ustaz, kita ayah kita panggil ayah, kita panggil abi, kita panggil bapa, tak panggil direct nama dia. Kenapa? Kerana ta'zim, memuliakan. Nabi kita lebih lagi. Jangan kita kurang adab. Kadang-kadang orang kurang adab tu dia tak perasan sebenarnya tuan-puan. Dia tak perasan kerana dia tak dapat
pendedahan begini. Sebab tu dia sebut biasa je. Tiru gaya Muhammad. Tengok, dia kata, kita tiru gaya Nabi kita. Sepatut macam tu. Dia tak tiru gaya Muhammad. Hebat kan Muhammad ni. Macam cerita kawan dia hebat. Kawan dia pun dia muliakan. Tiru kawan saya. Boh tuan, boh macam-macam gelaran. Kenapa nak memuliakan? Tiba-tiba Nabi kita jangan kata boh tuan. Terus direct Muhammad. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, beberapa buku yang pernah diterbitkan sebelum ni. Kalau dalam bisnes tuan-tuan, saya biasa dengan buku-buku bisnes. Tahun lepas diterbitkan bisnes gaya Muhammad. Saya tak beli. Saya banyak buku bisnes. Saya beli satu buku bisnes ni saya akan baca sebulan, saya akan khatam satu. Itu dia saya punya style. Quran tu lebih lagi. Jadi tuan tanya pula, Quran Ustaz tak baca? Ada juga orang kan, dia excited lebih. Dia kata buku bisnes ni satu bulan mesti baca khatam. Quran tak cerita pun. Kenapa nak cerita Quran kan? Saya nak beli buku tu bagus juga. Dia punya konten memang bagus. Tetapi oleh kerana saya tak nak menyimpan dia punya adab tu, tak sanggup nak simpan dia tulis tiru bisnes gaya Muhammad, saya tak beli, tak jadi beli. Dan buku tu terbaru tuan-puan, terbaru. Saya tak nak sebut juga siapa, terbaru, baru dilancar je 2-3 bulan lepas. Nama dia ialah Biografi Muhammad. Biografi Muhammad dia sebut macam tu. Kenapa tak nak sebut biografi Rasulullah? Kan? Banyak lagi boleh tulis. Tiru bisnes gaya Rasulullah. Kenapa tak nak tulis? Dia kata marketing. Kalau kita tulis tiru gaya Rasulullah, orang non-Muslim tak akan beli. Kan dia takut kepada Rasulullah. Tapi kalau tiru Muhammad, orang akan beli semua. Tak boleh. Walaupun atas nama marketing tuan-puan, tak boleh kita tak beradab dengan Nabi. Baik, serta tuan-puan, itu Sayyidina. Kenapa dia buat Sayyidina di sini? Ini takdib ataupun beradab dengan Nabi. Kita mengucapkan selawat dan salam ke atas siapa dia? Ke atas penghulu kita. Penghulu ni ke atas ketua kita. Sayyid ni tuan-puan, kalau Arab dia bahasa juga dengan tuan. Sayyid, tuan. Dia nak panggil kita Sayyid, maksud dia tuan. Kalau kita kan panggil tuan, puan, cik puan, cik puan. Itu dia punya panggilan-panggilan, dia panggil panggilan secara profesional lah. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam ni macam biasa tuan-puan, kita tak nak hurai. Maksud dia di sini yang dia nak ialah kita ucap secara dia dalam bentuk gaya bahasa indirect di sini. Dia tak nak directkan, dalam bentuk indirect. Secara tak langsung dia sebut di sini, sebenarnya apa yang dia nak sebut pendahuluan ketiga ni, nak minta kita yang baca kitab dia ini selawat, menyatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kaitan dengan Nabi. Kenapa? Kerana networking kita last kalinya ialah Nabi. Ilmu kita ni tuan-puan last kali dengan Nabi. Sebab itu intro juga dia akan ada kaitan dengan Nabi. Kenapa? Kerana rantaian ilmu yang kita belajar ini, punca dia, sumber dia ialah Nabi kita. Sebab itulah intro yang ketiga, puji-pujian kepada Allah kerana Allah Ta'ala memilih kita untuk membesar dan menagun ilmu dia. Dan yang keduanya, rangkaian ataupun dia panggil wasilahnya ialah perantaraan orang menyampaikan ilmu Allah, itu nama dia Nabi kita. Sebab itulah dalam intro dia tidak akan lupakan. Wassalatu wassalam. Siapa Nabi kita? Ashrafil mursalin. Ini sifat Nabi kita ini, ciri-ciri dia adalah orang yang paling mulia. Itu ashrafil mursalin, orang yang paling mulia ataupun semulia-mulia orang mursalin yang diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Itu dengan lafaz ashraf. Tidak ada lagi orang lain apabila dia buat alif di depan. Tidak ada lagi orang lain nak banding dengan Nabi. Sebab itu dia panggil semulia-mulia orang yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Utusan itu dia panggil wakil Allah Ta'ala. Wakil. Wa ala alihi, dan ucapan juga tuan-puan sunat kita combinekan dengan sahabat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ataupun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ucapan salam juga kepada ahli keluarga Nabi kita, wa sahbihi, dan sahabat ajma'in sekaliannya. Sahabat Nabi kita ajma'in sekaliannya. Baik serta tuan-puan, 3 pendahuluan.
Ataupun di T dia panggil 4 pendahuluan. Kenapa 4? Masuk sahabat. Tapi asasnya kita 3. Syukur kepada Allah bahawa kita masuk pendahuluan penulis. Syukur kepada Allah bahawa penggal pertama, idaman penutup pada menhuraikan yang kusut, bahagian ibadat dengan pertolongan Allah telah tamat. Jadi dia nak cerita bahawa dia dah telah tamat menulis kitab dia, idaman penutup jilid pertama, membincangkan tentang 4 benda. Pertamanya taharah, tata cara bersuci. Yang keduanya tata cara pelaksanaan solat. Yang ketiganya siam ataupun puasa. Yang keempat zakat. Dan yang kelima haji. Settle. Kemudian dia masuk jilid yang kedua. Mudah-mudahan apa yang terkandung di dalamnya, di dalam jilid yang pertama, diharapkan jadi panduan yang berguna kepada pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Ini doa penulis. Antara tujuan tuan-puan para ulama kita, tujuan para ulama kita memilih kitab-kitab para turath, kitab-kitab ulama, tokoh-tokoh hebat ini, salah satu yang mereka naknya lah, salah satu, selain daripada ilmu, mutiara ilmu yang sangat hebat di dalamnya, ulama kita nak doa. Ini tengok benda kecil sahaja, tapi diambil kira oleh ulama dulu. Kata ulama kita dulu, kenapa dia memilih kitab-kitab turath? Ada kitab kontemporari, tetapi dia memilih kitab-kitab lama, kitab-kitab turath. Kenapa? Kerana penulis-penulisnya orang-orang yang hebat, orang yang telah terbukti kewaliannya. Lepas dia mati barulah timbul, oh Syekh Daud seorang wali Allah. Paku iman tuan-puan, paku iman. Dia mati baru digembar-gemburkan, oh wali Allah. Kenapa? Kerana ada tanda-tanda. Yakin kita bukan tahu, kita hanya baca wali ini berdasarkan tanda zahir sahaja. Dan begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, antara yang mereka nak benda kecil bagi kita tapi besar bagi para ulama. Apa dia? Doa penulis di dalam kitab. Di dalam kitab ini, di awalnya dia doa, di belakangnya dia doa. Apa dia doa? Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada orang yang membaca. Siapa yang membaca kitab dia doa memberi manfaat, dan manfaat ini sangat benda umum tuan-puan, sangat umum. Memberi manfaat sama ada manfaat ilmu ataupun manfaat benda lain kita tak nampak. Kadang-kadang sebab tuan-puan dia belajar ilmu dalam kitab itu, Allah berikan benda yang luar biasa dia tak nampak. Berikan keberkatan pada keluarga dia. Allah berikan keberkatan kepada harta benda dia. Berkat harta benda dia. Walaupun sedikit tapi rasa cukup. Dan bertambah lagi rezeki dia. Anak dia jadi, isteri dia jadi. Tu panggil berkat. Walaupun tak bertambah. Orang kita nak berkat bertambah. Di atas saya tak berkat isteri ustaz, tak bertambah daripada dulu sampai hari ni. Tak berani nak kahwin ramai. Tu bukan pasal tak berkat, pasal penakut nak kahwin lain. Bukan takut ustaz tak mampu lagi. Tu betul. Tak mampu. Bukan tak mampu harta. Dia nampak harta je orang kita ni. Takkan tak mampu lagi ustaz, duit 8,000 tu. Bulan-bulan ikan 8,000 tak mampu kat mana? Dia nak sebut mampu, duit je. Mampu banyak, dia kena kira. Ilmu pun kena kira, ambil kira. Orang nak kahwin ni tuan-puan, asas yang dia nak elak daripada haram. Dulu haram seorang aja. Tarik tak settle seorang aja. Tambah seorang lagi pula tarik. Dia patut dia selangkah kaki ke syurga dah. Kahwin 2. Isteri kedua pula tarik. Sebab beberapa orang panggil tanggungjawab dia dengan isteri dia tak settle, tak akan lepas tuan-puan. Tak boleh masuk syurga mudah-mudah kita. Sebab tu saya selalu sebut, boleh kita nak kahwin ramai, nak tolong ni sebab dia nak tolong. Salah satu orang nak kahwin ramai sebab niat dia bagus. Niat dia hebat, nak kahwin, nak bantu ni, nak bantu janda-janda, nak bantu orang panggil andartu ni. Baguslah tu niat dia. Tapi ingat, pertama dia kena, kemampuan dia dah ada, kemampuan fizikal dia ada, kemampuan harta dia ada. Yang pertama, kemampuan ilmu. Itu asas. Nak elak daripada kita haram. Sebab tuan-puan, kalau tak ada ilmu poligami, dia tak akan mampu berlaku adil menurut sistem syariat yang sebenar. Jangan cerita lain tuan-puan, cerita pasal orang panggil apa, giliran. Giliran dia kena tahu yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana afdal. Afdal ni kena buat giliran macam mana nak dapat pahala afdal. Jangan cerita wajib lagi.
Saya ikut kawan saya Ustaz. Kawan saya buat dua. 2 hari mah isteri kedua, 2 hari mah isteri muda. Dia ikut kawan dia, bukan ikut kitab mana-mana. Ini berhati-hati. Kena mengaji dulu munakahat, lepas tu kahwin lah 10. Kahwin 10, Zailing. Kahwin 4 cukup lah. Baik, settle. Ni doa dia tuan-puan. Ni tempat yang kita akan dapat manfaat daripada membaca. Sebab tu tuan-puan, kenapa nak baca kitab Tok Syekh Daud? Tok Syekh Daud ni karamat luar biasa. Siapa mengaji kitab-kitab Syekh Daud, insya-Allah berkat. Saya ni tuan-puan, saya cerita peribadi lah, personal. Saya ni yang boleh sedikit sebanyak ilmu ni berkat berada dalam majlis. Duduk dalam majlis ulama. Duduk dalam majlis wali Allah. Kalau tahulah dia tu ulama besar, tuan-puan, duduklah sekejap pun tak apa. Ziarahlah dia, tak apa. Saya ada yang saya ziarah dan saya mengaji. 2 saya perhatilah, Allah Ta'ala bantu saya ni tuan-puan. Melalui 2 orang, saya nampaklah apabila lepas saya mengaji tu, saya nampak ada perubahan, ada anjakan daripada dulu. Seorang yang tuan-puan, nama dia ialah orang panggil, kalau di Kelantan dia panggil Babullah Lubuk Tapah. Babullah Lubuk Tapah ni tuan-puan, saya tak jauh dengan rumah. Orang Kelantan ni kalau dulu 80-an, saya hidup dalam 80-an tuan-puan, memang pondok setiap kampung. 70-an lagi setiap kampung. Pergi kampung depan sikit ada pondok. Berkat. Jadi saya ni salah satu pondok yang tak jauh dengan kampung saya. Kampung saya tu ada pondok Bangun Stol. Depan sikit tu pondok Tasik Berangan, tapi mati zaman saya, zaman ayah saya. Mati dah, zaman saya bangkit tu dah mati. Zaman saya hidup mati. Depan sedikit tu 2-3 biji kampung Lubuk Tapah. Lebih kurang 15 minit nak pergi ke rumah saya. Jadi saya duduk Lubuk Tapah ni tuan-puan. Saya tak duduk di pondok, saya berulang. Jauh. Tok Guru kata berulang je. Pondok penuh masa tu. Saya duduk tu memang tak faham tuan-puan. Masa tu 20 tahun. 19 tu telah 19 20. Memang tak faham. Tetapi duduk juga. Walaupun tak faham duduk, ini orang panggil berkat, benda tak nampak. Sehingga Allah dorong kita itu untuk hijrah ke Kedah. Dan hijrah ke Kedah ni tuan-puan, tokoh yang kedua yang saya rasa ada yang boleh merubah hidup saya ini, yang dapat ilmu sedikit ni, ialah Tuan Guru Haji Cik. Sama juga tuan-puan, 2 orang tua ni bagi saya dia adalah orang yang luar biasa. Bukan orang biasa. Maksud dia kalau kita bahasa kasar, tapi orang tak sukalah sebut, kita kata wali Allah. Karamah dia sangat luar biasa. Sangat banyak karamah dia. Mana karamah ni, wali Allah ni tuan-puan, salah satu kita nak kenal dia adalah karamah. Dia tak sama dengan kita. Kerana ada kedua-dua tokoh ini karamahnya sangat banyak. Tuan Guru Cik, saya sempat belajar dengan dia kitab Sulam Musibian, bab zakat. Tak banyak, satu kitab tu saja. Tu pun tak khatam. Tapi saya kata saya boleh berubah ni kerana berkat Tuan Guru. Selepas dia mati tuan-puan, saya mengaji dengan guru lain, sehingga nampak mudah faham, nampak mudah ingat. Itu panggil berkat. Sebab tu penting tuan-puan, aura kewalian tu sangat penting, dia membantu kita berkat. Sebab tu orang dulu kenapa dia hijrah, cari guru ke guru, bertukar guru, dia nak cari guru yang betul-betul, yang solid. Baik, settle tuan-puan, ini doa dia. Maka mulai dari hari ini, mulai dari 11 Rajab 1403 bersamaan dengan 24 April 1983, berikut pula penggal yang kedua. Bahagian muamalat atau dengan ibarat yang lain disebut urus niaga, dan segala yang bersangkut paut dengannya, dengan urus niaga dan bad nikah. Dalam kitab kita dia ada 2 tuan-puan. Kita akan cover semua. Settle jual beli, settle muamalat, lebih kurang 15 ke 18 tajuk. Kemudian terus kita munakahat. Kita akan cover bab kahwin. Baik, settle tuan-puan. Jual beli dan hukumnya insya-Allah kita akan baca minggu depan. Kita masuk baca minggu depan makna jual beli. Hari ini kalau sempat saya nak sebut 3 benda secara ekspres. Ini terus kepada kitab jual beli tuan-puan. Dalam kitab tak sebut, tapi kita sebut secara ringkas sahaja. Pertama tuan-puan, saya nak sebut tentang prinsip umum ataupun dipanggil prinsip asas di dalam muamalat. Ini kenapa saya nak sebut tuan-puan, dia akan membantu kita untuk lebih clear dalam bidang muamalat.
beberapa tajuk-tajuk yang belasan tajuk kita akan belajar, tuan-puan. Dalam belasan tajuk itu, tuan-puan akan faham apabila kita mulakan dengan kerangka ini. Kerangka ini sebenarnya tak perlu pun, tapi kita just untuk nak sharing juga, untuk nak membantu tuan-puan lebih clear apa yang kita akan belajar. Prinsip pertama, tuan-puan, saya sebut asas saja, dia lebih kurang ada 4 prinsip. 4 ini dia agak, yang keempat tu dia agak dalam, kita ambil yang simple, yang ada kaitan dengan kita. Prinsip yang pertama, tuan-puan, dia panggil akad pemilikan. Dia panggil akdun tamlik wa tamalluk. Dia panggil akad ataupun kontrak pemilikan. Apa dia pemilikan ni, tuan-puan? Pindah kuasa, pindah milik. Daripada kereta milik A, tuan-puan nak pindah milik kepada B, maka cara dia, ini kita nak belajar cara. Dia ada mekanisme yang Allah sediakan untuk kita. Kita pilih banyak tajuk. Dia tak rigid macam ibadat. Tak. Ibadat kalau Allah Ta'ala kata duha, subuh dua, dia tak boleh adjust. Tetapi muamalat dia lebih anjal. Boleh pilih yang mana akad yang kita nak. Tak rigid kepada jual beli saja, tidak. Sebab itulah kenapa saya nak sebut kerangka. Kalau kita tak faham kerangka inilah menyebabkan dia agak mindset dia ataupun dia punya minda dia agak rigid, dia agak konservatif nak jual beli walaupun tak boleh. Tak sah jual beli, you boleh tukar kepada akad lain. Tak boleh, jual belilah. Ni kan kita jual beli. Payah tuan-puan. Orang yang minda tak terbuka, dia panggil minda muamalat tak jelas. Dah azam dah. Okey. Jadi kita memang baru nak mula, dah azan dah. Kita sebut prinsip saja malam ni. Itu pun saya sebut 2 saja. Dia ada geduk sini. Ke geduk bunyi tu. Ingat geduk real. Kalau ada real bagus Balik kita budak-budak dulu baru dengar kan. Tak dengar dah. Yang tua-tua tak ada dah. Dah hilang dah geduk tu. Bila geduk berbunyi kan, lagu Raihan. Baik, settle tuan-puan. Satu ni akad pertukaran milik. Kenapa? Kerana supaya kita tak nak rigid, benda tak boleh jual beli, tak apa, kita tukar akad lain. Sebab tu penting nak tahu. Jadi akad pemilikan tuan, dia ada banyak choice. Pertamanya akad jual beli, termasuk akad pindah milik. Yang kedua akad hebah, termasuk akad pindah milik. Yang ketiga akad hadiah, termasuk akad pindah milik. Yang keempat akad hebah bisawat, termasuk akad pindah milik. Banyak lagi, akad hutan, akad pindah milik. Akad pinjam tidak. Akad pinjam dia tak termasuk akad pindah milik. Baik, saya tuan-puan, mudah saja. Akad pertama akad pindah milik. Salah satunya ialah kita nak belajar jual beli. Jual beli, kenapa kita nak guna jual beli? Kerana jual beli ni satu kontrak, satu akad, satu cara yang Allah sediakan untuk kita sebagai cara proses pertukaran milik barang daripada A kepada B. Maka salah satu cara yang Allah beri ialah nama dia jual beli. Kalau kita tak nak jual beli, boleh kita guna yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Banyak lagi. Saya tuan-puan. Yang kedua, dia ada 4 tadi, saya sebut dulu 2 malam ni, insya-Allah kita sambung lain kali, mungkin saya akan sebut bila-bila secara tak langsung. Yang kedua tuan-puan, dia panggil, sepatut yang kedua ni akad ibahah dulu, tapi saya buat dulu yang kedua nakluliyat. Yang kedua tuan-puan akad nakluliyat. Kenapa kena saya letak yang kedua? Kerana dia ada hubung kait yang sangat rapat. Tak boleh jual beli, kalau ada benda tak boleh pindah milik, syarak tak membenarkan barang ini untuk pindah milik. Kita kena kenal pasti tuan-puan. Ada beberapa barang yang syarak tidak membenarkan untuk kita pindah milik dengan jual beli, hebah, sedekah, hebah bisawat dan sebagainya. Tak boleh. Mana-mana akad yang berada dalam list pindah milik tak dibenarkan. Kenapa? Kerana akad yang kedua ini, nama dia tuan-puan, prinsip yang kedua, nama dia lah akad naqlul yadi. Jarang kita dengar tuan-puan, bahasa kita ni ialah pertukaran ataupun perpindahan pengurusan macam ni. Kita terjemah naqlul yadi ni, kita panggil
pindah kuasa mengurus. Naqlul yad, pindah kuasa mengurus. Milik tak boleh. Just handle saja. Maksud bahasa lain tuan-puan, barang ini tidak dibenarkan milik kita, bukan milik, tetapi barang ini berhak ke atas kita. Kita ada hak saja, kita tidak ada milik. Maknanya tuan-puan, kalau tuan-puan biasa dengar dalam istilah yang akan datang kita guna, ini hak si fulan, dia tak guna ini milik si fulan, kita faham itu maknanya Islam tak benarkan pindah milik. Itu kita boleh kenal berdasarkan terma yang digunakan oleh syarak. Tapi kita orang Melayu dia nak dua-dua, hak milik kan. Orang Melayu kan selalu dia suka combine. Hak milik ni sebenarnya dia milik, bukan hak milik. Milik si fulan. Kalau hak si fulan. Hak ini kuasa, dia berhak untuk mengurus, milik tak boleh. Ini tertentu kepada barang yang najis. Barang yang bercampur dengan unsur najis tidak dibenarkan milik oleh kita. Ini mazhab kita Syafi'i. Saya lupa nak sebut di awal tadi tuan-puan, modul kita mengikut channel Al-Imamun Syafi'i, bukan Iman Malik dan Iman Hanafi. Kalau Iman Malik tuan-puan boleh jual najis. Boleh jual tai ayam, boleh jual tai lembu, boleh jual baja yang ada najis, boleh. Kan kita beli baja-baja pokok bunga kan. Pergi nursery, kita beli baja bunga yang najis, maka tidak boleh dijual beli. Jangan akak jual beli dengan dengan bos. Jangan akak jual beli dengan penjual. Kena akak naqlul yad. Naqlul yad ni tuan-tuan perlu kepada kepahaman yang lebih. Kenapa? Kerana apabila kita faham naqlul yad, kita sangkakan akad naqlul yad. Bukan, naqlul yad tu nama. Macam tadilah milik tu nama, tapi dia ada akad dia. Akad naqlul yad ni saya sebut secara ringkas tuan-puan, kita menggunakan apa? Kita menggunakan hebah, tapi hebah bukan milik. Ini tempat yang perlu kita fokus. Hebah itu nama merujuk kepada naqlul yad. Ni saya hebah kepada penjual atas dasar milik, bukan. Hebah tu asal dia berada dalam list pertukaran milik. Sebenarnya dia berada dalam pertukaran milik. Tetapi dalam naqlul yad, pindah kuasa mengurus daripada tai ayam baja ini daripada penjual kepada saya, naqlul yad, nak tukar milik, nak tukar kuasa mengurus melalui apa? Melalui akad hebah. Tetapi hebah ini hebah bukan pindah milik, tapi hebah nak pindah kuasa mengurus. Ini saya naqlul yad, saya pindah urus kuasa mengurus, hebah RM5. Tanya baja berapa ban? Kata baja RM5 saja. Baja ini ada unsur-unsur najis, maka kita pun kata dia syarat tuan-puan, syarat naqlul yad dia mesti kena tahu dua-dua. Tak boleh tak tahu. Kita mesti deal dulu. Deal macam mana? Kata contoh dia Cina, dia tak tahu. Melayu pun kadang-kadang ada tak tahu juga. Kita samalah. Kata ni baja ni tak boleh jual beli ban. Jadi kita naqlul yad. Dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh jual beli. Jadi kita naqlul yad. Saya hebah ini, hebah pindah kuasa mengurus. Kalau dia tak faham pun jelaslah. Dia tak faham juga, ambil lah RM5 ni. RM5 ambil ni, hebah lah kan, ambil hebah. Tapi dengan niat naqlul yad. Baik, settle. Itu prinsip yang kedua. InsyaAllah secara tak langsung saya akan sebut akan datang tuan-puan. Ada dua prinsip lagi, iaitu pertamanya, yang ketiganya nama dia ialah akad ibahah. Ini penting juga tuan-puan. Dalam praktikal harian memang kita akan guna. Akad ibahah ni dia berada pada prinsip ketiga. Dia bukan pertukaran milik, tidak. Dia bukan berada dalam list pertukaran milik, tidak. Kalau kita nak pindah milik, kita tuan-puan kena tengok list berada dalam prinsip pertama. Nak pindah milik makanan, pindah milik apa pun, kita tengok apa kau nak guna. Jual beli boleh guna tak? Cek jual beli boleh guna. Okey, kita guna jual beli. Tak boleh guna jual beli, guna hebah. Kenapa? Kerana kita dah cek syarat-syarat dan terma dan syarat tak boleh nak patuh, maka tak boleh guna jual beli. Maka tak boleh guna jual beli, tengok list banyak lagi. Hebah boleh, hadiah boleh, hebah bisawak boleh. Baik, settle. Yang ketiga tuan-puan, dia ada nama dia akad. Prinsip yang ketiga dia panggil aqdul ibahah ataupun ibahatul intifa'. Dia panggil apa? Dia panggil kita membenarkan orang lain menggunakan harta benda milik kita secara percuma. Itu dia panggil
ibahah. Adakah pindah milik? Tidak. Dia bukan pindah milik. Barang itu tetap kekal milik kita. Kalau kita beri pinjam kepada orang lain, tuan-puan, kita akan belajar akan datang, dia ada terma dan syarat pinjam meminjam. Dia ada terma dia. Cuma secara umum kita beri pinjam. Apa maksud pinjam? Beri dia guna, izin dia guna manfaat, benefit barang milik kita, dan dia kena pulan balik. Itu dia panggil akad ibahah. Dan ibahah ni ada dua, tuan-puan, akan datang kita akan sebut ibahah lidhiyafah. Inilah ibahah yang real ibahah. Dia panggil ibahah lidhiyafah. Ibahah lidhiyafah ini kita membenarkan tetamu untuk menggunakan barang milik kita tanpa sebaran bentuk charge. Itu dipanggil mengizinkan, membenarkan orang lain menggunakan barang milik kita khas untuk tetamu. Maka itu dinamakan ibahah. Dipanggil dalam prinsip yang ketiga, akad itu bukan pindah milik, bukan pindah kuasa mengurus, tetapi membenarkan orang lain menggunakan harta milik kita secara percuma. Milik kita, harta milik tetap milik kita. Dia tak boleh ambil, tak boleh milik, tetap milik kita. Sebab itu dia kena follow syarat-syarat pinjam. Ada dua. Pertama dia panggil ibahah lidhiyafah, khas untuk tetamu. Bukan di rumah saja, di mana saja tetamu. Macam saya sebagai tetamu, maka air di depan saya ini, tuan-puan, air ini termasuk dalam prinsip yang ketiga, iaitu ibahah lidhiyafah. Sebab itu saya tak perlu minta, tanya pengerusi, tanya imam, "Mam, saya nak minum air, minta izin." Tak perlu minta izin. Kenapa? Kerana dia berbeza dengan pinjam. Sebab tu ada dua. Satu, tuan-puan, akad ibahah ni ada dua. Ini tempat yang perlu fokus, kerana kita jangan dengar, tuan-puan. Sebab tu kita akan ulang-ulang. Yang dah biasa follow tempat lain tu, dia dah cair dah, tak apalah. Cair pun dia lagi bertambah cair lah. Yang kedua, tuan-puan, dia panggil ibahah intifak. Ibahah intifak ni pinjam kena minta izin. Yang tadi ibahah lidhiyafah tak perlu minta izin. Kalau tuan sebagai tetamu, tuan-puan pergi ke rumah siapa pun, tak perlu minta izin. Dia bawa keluar makanan, terus ngap, terus belasah, terus hantam. Kenapa? Tak perlu minta izin. Ini tempat yang kita perlu tahu. Kadang-kadang orang warak, dia tak benar kawan dia nak pegang, dia tempih tangan. Haram, minta izin dulu. Oh, hebat dia. Ni warak tak kena gaya dia panggil. Kena belajar, bukan boleh warak tiru. Ilmu Islam bukan tiru basi. Bukan tiru basi. Banyak hari ni, tuan-puan, orang ambil Islam dengan semangat, menyebabkan dia akan menggunakan teknik tiru basi. Bahaya tu. Dia tengok kawan dia pakai serban, dia pakai serban. Dia tak tahu pakai serban hukum sunat, hukum afdal, kaifiat macam mana, dia tak tahu kaifiat. Ada kaifiat sunat, kaifiat afdal. Hukum pakai serban sunat. Ada afdal, tekniknya macam mana. Nak sunat, macam-macam boleh buat sunat. Dapat pada sunat, tuan-puan letak macam mana pun sunat. Tanpa memilih warna, tanpa memilih kain. Ambil kain orang perempuan kita pun boleh. Dapat pada sunat. Tuan-puan perasan ada orang tua-tua dulu. Kalau Kelantan banyak. Kan dia nak keluar, dia ambil kain lepah. Kain lepah tu kan. Kita kain syah lah. Dia nak keluar ke kebun, dia pakai kain kapakan ni. Cuma dia beza, dia tak panggil serban, dia panggil semutar. Sama lah tu. Dia panggil semutar. Ni dia beli. Dia pergi kebun, dia nak buat, dia pergi di sawah dia, nak pergi menebah, dia akan pakai semutar. Kalau kita pakai serban lah. Nama saja beza. Dia ambil warna putih, pergi surau, pakai serban. Dia ambil warna kain lepah yang multi color tu, macam-macam warna kain lepah tu, pergi kebun, dia panggil semutar. Nisbah je bezanya. Macam dia lah. Dia tu balik rumah ayah dia, anak dia panggil ayah. Keluar pondok, orang panggil tok guru. Sama je. Benda yang sama. Tu. Jadi tak boleh tiru basi tu, puan. Baik, kembali balik pada tadi. Kat mana Zailin tadi? Hilang habis. Ibahah, tuan-puan. Jadi ibahah ni, tuan-puan, kalau tuan-puan pergi di rumah orang, ataupun ke surau, ataupun yang ketiga ke tempat kenduri, sama tu konsep ibahah. Tempat kenduri, tuan-puan nak makan tak perlu minta izin, ngap ajalah. Pergi duduk tak perlu minta izin. Tuan, mana tuan ni? Dia tak suruh kita makan lagi. Jenuh nak suruh, tuan-puan, orang ramai. Sampai ke petang tak suruh. Balik macam tu tak makan lah kalau warok. Belasah aja, duduk aja, ngap.
Ambil sebanyak mana pun tak apa. Tidak ada halangan. Melainkan dia dah ada dah. Tak boleh tambah. Itu tak boleh. Haram tambah. Ada signal. Dia tak ada tulis. Tulis tu nampak ni sangat. Ada tulis. Kalau dia tak tulis, dia tanda macam mana? Dia akan berdiri. Kan ada budak tukang bubuh. Tu dia tahu dah. Jangan menambah ni. Kalau tak malu muka, minta lah. Kalau ada isyarat, kalau ada signal, tak boleh tambah, haram tambah. Tak perlu minta izin. Kenapa tak perlu minta izin, tuan-puan? Kita kena tahu, ini termasuk dalam ibahah. Dia benarkan orang lain makan. Tetapi ada dua tempat. Ibahahnya ada dua. Ibahah diyafah, ini pada tetamu. Kalaulah tetamu, dia sebagai status tetamu, maka tak perlu minta izin. Kenapa? Kerana dia termasuk ibahah diyafah. Dan yang kedua yang perlu minta izin, dia panggil ibahah intifak. Membenarkan orang lain menggunakan benefit harta milik dia, ini termasuklah pinjam. Kalau ibahah pinjam, tuan-puan, mesti minta izin. Tak boleh. Macam kita hari ni, tuan-puan, sapu selipar kawan kita, tak minta izin pun, katanya pinjam. Ini haram. Itu masuk curi. Kita akan belajar. Ni pergi nak ambil wuduk. Kita ni tak ada tempat lain. Ni di surau lain-lain. Di masjid lain. Kan tempat ambil wuduk kat luar. Kan nak pergi tempat ambil wuduk kena pakai selipar. Nak pakai selipar dia sayang, selipar mahal tak boleh kena air. Sayang selipar dia. Dia sapu, dia belasah selipar kawan dia. Dia tengok selipar buruk-buruk. Buruk pun harta orang. Selipar Jepun ni. Jepun pun harta orang. Jadi kira Jepun ke Sepanyol ke apa. Jepun pun harta orang. Haram dia pinjam tanpa minta izin. Dia pun sapu. Kalau hak masjid lain, sebab tu kena pilih hak masjid. Ni tak, bukan hak masjid. Dia tahu hak orang lain ni. Hak jemaah duduk atas tu. Dia sapu, dia guna. Kita tanya dia, kenapa guna hak siapa tu? Ada hak jemaah ni kot. Lepas tu pinjam lah sekejap nak pergi ambil wuduk ni. Dapat pahala. Dapat pahala apanya? Dia kata orang tu, orang hantar dapat pahala. Dapat pahala apa? Untuk dapat dosa, kata tak minta. Kenapa? Kena minta izin. Kita akan belajar. Pinjam. Kita akan belajar apa makna pinjam. Memberi izin. Kena minta izin dengan dia, baru kita boleh pinjam. Tak dapat izin, tak masuk pinjam, dia masuk curi. Kita kena beza di antara makna curi dan makna pinjam. Saya tahu, tuan-puan, itu penting untuk kita bahas juga malam ni. Yang ketiga prinsip, keempat tak apa. Yang tu jangan berlaku. InsyaAllah, tuan-puan, kita akan sambung minggu depan. Minggu keempat, iaitu ada dua lagi yang saya tak sentuh, insya-Allah bulan depan. Minggu yang keempat dia ada praktikal lah. Dia ada kaitan lah, hubung kait dengan makna jual beli, iaitu tujuan jual beli, dan saya akan sebut implikasi. Sangat penting, tuan-puan, implikasi itu perkesan jual beli. Insya-Allah minggu depan. Dan juga soalan juga saya akan sebut minggu depan. Tuan-puan, hari ni sembang lebih sikit, tak sempat nak jawab soalan. Soalan juga saya akan jawab minggu depan. Kita ada soalan setiap kelas, kita ada soalan by WhatsApp. Soalan tuan-puan ni tak tanya lagi sebab tak masuk lagi. Akan datang kita dah masuk mana jual beli, tuan-puan boleh tanya sebaran soalan berkaitan dengan jual beli. Tanyalah jual beli macam mana pun. Banyak sebenarnya, tuan-puan, jual beli online, jual beli di mesin, bayaran deposit. Banyak sangat berkaitan kita ni. Jual beli minyak di stesen pump, stesen minyak, tuan-puan. Akak jual beli ke tak akak jual beli? Tak tahu aku, bayar aje. Itu isu dia sekarang ni. Jadi kita dah nak bertukar, nak ada anjakan ke tuan-puan, nak beranjak kepada sistem ekonomi Islam. Kenapa? Kerana pahala. Minggu depan kita akan sebut. Sebab pahala tu dia berada pada yang kedua. Saya nak sebut yang kedua, tujuan akad jual beli. Di situ kita akan nampak pahala. Kita ni duk nampak ni pahala ni semayang, puasa, zakat, haji saja. Kita tak nampak jual beli itu ada pahala. Pertukaran bayaran, jolok duit di mesin, tuan-puan, jolok duit di mesin. Jolok duit di mesin tu kita kena tahu atas apa sebenarnya. Simpan duit di bank, apa yang kita nak guna. Mesti semua ada. Itu membezakan di antara conventional system dengan Islamic system. Dia beza tuan-puan di akad. InsyaAllah sangat banyak dia punya praktikal yang kita akan bincang, supaya setiap aktiviti ekonomi kita ada pahala. Sebab kita sekarang ni, tuan-puan, kita nak create pahala melalui tabung muamalat. Adapun akaun ibadat kita dah lama kita create pahala. Akaun sedekah, akaun baca Quran, akaun bantu orang, dah banyak pahala. Sekarang ni yang banyak burnnya ialah banyak pahala duk masuk haram juga melalui
transaksi jual, transaksi pertukaran. Dia penting, saya nak sebut minggu depan ni sebab apa? Sebab dia kalau tak sah dia haram. Itu bahaya dalam Islam tuan-tuan. Bukan saja dia kalau tak sah okey, dia tak jadi fasidah, tak apa. Ini impak dia akan jadi fasidah. Dia akan jadi kesannya fasidah. Itu yang bahaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.